subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashab izam sya'ulahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat ataupun hari esok. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang ingkar kepada perintahku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalatul khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada keredaan Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya. Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Alhamdulillah, saya mulakan Fatih tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga saya mulakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala dapat bersama sekali lagi pada subuh Sabtu ini untuk kita menyambung kuliah kita yang tertangguh hari itu, insyaAllah. Dan kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan
pembahasan dalam kitab Syarah Hikam Syekh Ibn Athaillah Sekandari. InsyaAllah muka surat apa tuan? 347. Penutup adab murid dan sampai atau husul kepada makam baqa. Baris Syekh Ibn Athaillah menyatakan ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Baik, insyaAllah tajuknya masih lagi dalam pembahasan yang di atas tu. Kat atas tu dah sebut dah dia punya kata-kata hikmah tu. Jadi di bawah diulang semula. Biasalah Syekh Ibn Athaillah kerana diulang semula dia punya kata-kata hikmah dia. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Wa laysa zalika illa maulaka al-karim. Khairum man tashabu man yutlibuka illa li syai'in ya'udu minka ilaih. Maksudnya sahabat sejati adalah orang yang mengetahui aib anda. Sahabat sejati adalah orang yang mengetahui akan aib diri anda. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Sahabat yang begitu tidak ada kecuali Allah yang maha mulia. Laisa zalika illa maulaka al-karim. Tiada demikian itu sahabat kecuali maulaka, Tuhan kau lah. Al-karim yang maha mulia. Baik, kemudian khairum man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebaik-baik orang yang anda ikuti, yakni guru, adalah orang yang memperhatikan anda. Sebaik-baik orang yang kita ikut ni, masuk di sini guru lah, yang kita ikut ni masuk guru, adalah orang yang memperhatikan anda, mana melebihkan anda dari yang lain, bukan kerana sesuatu yang anda berikan kepadanya. Bukan sesuatu yang anda berikan kepadanya. Baik, dalam kitab Tabaqat Aulia, di barisan garis bawah tu, dalam kitab Tabaqat Aulia dikatakan tidaklah patut menjadi guru untuk menyampaikan seseorang kepada Allah kecuali orang yang ilmu agamanya, ilmu Quran dan hadis luasnya bagaikan lautan. Masya Allah. Tidaklah patut jadi guru untuk menyampaikan seseorang ataupun diri kita ni sampai pada Allah kecuali orang yang ilmu agamanya tinggilah. Sama ada ilmu Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luas bagaikan lautan. Sementara itu Imam Al-Junaid menyatakan ilmu yang kita amalkan ini dikaitkan dengan kitab Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak cari guru, cari guru-guru yang mantap dah ilmu dia. Jadi bukan saja mantap segi ilmu dia, malah akhlak jugalah. Akhlak pun penting juga. Kalau guru ilmunya mantap, kan, menggunung melangit, tapi akhlak pun tak baik pun, perangai pun teruk pun, susah juga kan. Jadi orang akan mempertikaikan lah, pertikaikan tentang ilmu guru tersebut. Betul ke ilmu dia tu? Boleh percaya ke ilmu dia? Kerana apa yang dia buat tu kadang tak sama dengan apa yang dia sampaikan. Maklumlah zaman sekarang ni, zaman sekarang ni ramai yang kadang-kadang mengaku ustaz, mengaku alim, mengaku pandai dan sebagainya. Tetapi di segi kata tauliah pun tak ada kan. Tauliah mengajar pun tak ada. Jadi tak diiktiraf. Yang mengiktiraf tu dia je. Ataupun yang mengiktiraf tu hanya follower. Follower yang mengiktiraf dia. Tapi di segi satu badan yang mengiktiraf dia itu, badan yang ada authority mengiktiraf dia tu tak ada.
So macam mana? Tu yang menjadi fitnah zaman sekarang ni. Banyak kita tengok fitnah sana, fitnah sini. Sama ada benda tu benar ataupun tidak, kita tak pastilah. Tapi banyak yang berlaku pada akhir zaman ni, ke belakang ini banyak berlaku. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 kadang. Kita tengok ustaz merogol, ustaz mencabul, macam-macam lagi lah yang kita dengar tu. Nauzubillah min zalik. Harap kita semua tak termasuklah daripada golongan itu. Sebabnya kan, kita sebaik-baiknya jangan duduk pada tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Disebut dalam kitab Arba'in hadis 40 pun disebut Imam Nawawi tu. Jangan kita suka duduk kat tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Bila kita duduk kat situ, tu yang jadi tak boleh larilah kita daripada fitnah tu. Insya-Allah. Tuan-tuan. Jadi kita takut fitnah yang akhir berlaku akhir zaman ini. Baik, insya-Allah. Seterusnya, jadi dalam kitab apa tadi? Kitab Tabaqat Auliya, dikatakan tidaklah patut menjadi guru untuk menyampaikan seorang kepada Allah kecuali orang yang ilmu agamanya, ilmu Al-Quran dan hadisnya luas. Luas bagaikan lautan, tidak bertepi. Ini biasanya para ulama lah, ulama-ulama yang khabar. Jadi ilmu dia luas. Sementara itu Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan ilmu yang kita amalkan ini diikatkan dengan kitab Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita ikatkan, tak boleh lagi. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadullukum abada kitabullah wa sunnati. Aku tinggal pada kamu 2 perkara yang kalau kamu berpegang teguh pada keduanya, saya tidak akan kamu sesat. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Baik, kemudian kita masih lagi perbincangan berkenaan dengan sahabat. Orang yang bersahabat dengan kita kerana sesuatu kepentingan dan manfaat adalah sahabat yang mempunyai kepentingan dan manfaat tertentu dalam persahabatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan dan manfaat itu hilang, dia tak lagi bersahabat dengan anda. Dia tak lagi bersahabat dengan kita. Dia sahabat dengan kita itu maknanya ada sesuatu lah yang dia bersahabat tu. Bila hilang sesuatu yang ada pada kita tu, maka dia pun lari. Dia tak ambil tahu lah tentang kita. Mana kalau kita susah tu, dia hilang, resap. Bila kita senang, kita kaya, kita ada sesuatu yang dia boleh boleh menyambar ataupun bersandar ke situ, maka dia duduklah ke kita lah. Orang macam ni bahaya. Bahaya. Baik, kemudian apabila kepentingan dan manfaat tersebut hilang, dia tidak lagi bersahabat dengan diri anda. Itu sebabnya berhati-hatilah kalau kita bersahabat. Nak cari sahabat serius mati yang susah tu. Yang biasa sahabat seorang hidup seorang mati. Seorang hidup seorang mati. Kemudian adakah wujud seorang yang sahabat dengan seorang yang lain dalam keadaan mempunyai tujuan tertentu? Tujuan orang-orang bertakwa adalah ukhrawi, manakala tujuan orang yang selain daripada mereka adalah duniawi. Tengok, dia sahabat kita tu kerana ukhrawi ataupun duniawi. Kalau dia bersahabat kita tu lillah ta'ala, dia bersahabat kerana dengan kita kerana Allah Ta'ala, sama ada kita senang susah, dia tetap bersama dengan kita lah. Kalau kita senang, dia pun tempang senang. Kalau kita susah, maka dia bagikan semangat lah. Bagi semangat, rangsang, supaya jangan give up, jangan down, teruslah semangat lah, teruslah kehidupan. Macam mana? Sebab kehidupan macam tu lah, roda kan, macam roda. Ada masa kita senang, ada masa susah, ada masa kita payah, ada masa kita kecewa, ada masa kita ditimpa musibah, bala bencana dan sebagainya. Itu biasalah.
Baik. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Ingatkan hadis kan? Yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 tu. Pertama, imam yang adil. Kedua, lelaki yang banyak menghabiskan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Yang keempat, ada yang keempat tu, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Lelaki yang berjumpa dan berpisah kerana Allah Taala. Berjumpa, berpisah kerana Allah Taala. Mana persahabatannya tu kan Allah, bukan kerana sesuatu. Dia susah nak cari tu. Tu susah ya nak cari sahabat yang kata sehati sejiwa kan, istilah kita ni. Baik, kemudian apabila kepentingan persahabatan dengan seseorang itu berjaya diperolehi, dikala itu ukhuwah tidak ada nilai lagi. Nampak? Apabila kepentingan persahabatan seorang itu berjaya dia dapat dah, kala itu ukhuwah tak ada nilai lagi dah. Tak ada nilai dah persahabatan tu. Sebab apa? Dia dah dapat kepentingan tu. Dah dapat kepentingan tu, dia tak peduli kita lah. Tinggallah kita seorang tersepitnya tu. Baik. Siapakah sanggup menghurufkan persahabatan dengan anda bukan kerana kepentingan diri? Tak ada yang mampu berbuat demikian kecuali hanya Allah. Mana sahabat paling sejati ni ialah Allah lah. Allah sahabat sejati kita. Mana kalau kita susah, kita mengadu dengan dia, dia akan datang bantu tolong cepat mungkin kan. Sebabnya kan Allah Ta'ala ni dia murka kalau kita tak berdoa pada dia. Dia marah pada kita kalau kita tak nak berdoa dengan dia. Berbeza dengan manusia. Manusia ni kalau dia minta kita kan, kita pun kadang-kadang cubalah mengelak. Tak ada kau minta orang lain, aku yang kau minta. Tak. Asing aku yang kau minta ni. Tak boleh kau minta orang lain, kan banyak lagi orang lain. Nampak? Itu sikap kita kan. Baik. Kemudian siapa yang sanggup menghulurkan persahabatan dengan anda bukan kerana untuk kepentingan diri? Tak ada tuan-tuan yang mampu buat demikian ni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ambillah Allah sebagai teman sahabat sejati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sekiranya aku mengambil daripada kalangan umat ini seorang kekasih, sudah tentu aku akan mengambil Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi kenapa? Kerana Abu Bakar ni hebatlah. Tengoklah dia berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehidup semati dengan Rasulullah. Dia yang terakhir tu dengan Nabi tu ketika berhijrah. Kenapa mengambil Abu Bakar? Kerana itu arahan daripada Allah. Allah Ta'ala mintakan Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar, tidak bersama sahabat lain. Sahabat lain semua dah pergi dah berhijrah dahulu. Jadi masih tinggal Nabi dengan Abu Bakar aja. Dan Abu Bakar mempertahankan Rasulullah SAW. Dalam peristiwa dalam gua kan, masuk dalam gua nak sembunyi tu, siapa masuk dulu tuan-tuan? Abu Bakar. Abu Bakar dulu masuk. Kan dia menutup lubang-lubang yang terdapat dalam gua yang kemungkinan ada kata serangga-serangga berbisa. Ia akan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu ketika kan Abu Bakar disengat. Dia menahan kesakitan yang bersangkutan lah. Binatang berbisa, macam ular ke lipan kala kan, benda biasa ni bahaya. Dia masuk dalam saluran darah kita kan. Jadi dia menahan kepedihan, kesakitan. Sehingga diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, apa yang berlaku? Dia kata, aku disengat oleh binatang berbisa ya Rasulullah. Nampak? Jadi mana yang dia punya kata kan, dia kalau boleh nak sembunyikan benda itulah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ni dia
cinta kepada Nabi Muhammad SAW kerana Allah. Sebabnya dia dipilih sebagai teman Rasulullah SAW ketika dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, kemudian Syekh Ibn Athaillah memberikan kita satu contoh secara tidak langsung, siapakah yang sepatutnya kita pilih untuk dijadikan sahabat. Siapa? Beliau menjelaskan sahabat sewajarnya kita bersahabat dengan Allah, kerana itu adalah maqamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Rasulullah. Jadi sahabat yang paling baik ialah Allah. So mana kalau kita ada kesusahan, kesempitan hidup, tu mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah. Dan kalau kita bersahabat dengan manusia pun, kita bersahabat kerana Allah. Dia pun bersahabat dengan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersahabat kerana Allah Taala ni, kalau dia sakit, dia susah, terkelantar, kita pergilah tengok. Kita ziarahlah dia. Tak ada kalau kita terlantar, sakit, tak ada dia nak datang tengok. Tengok pun tak nak, khabar kata dengar khabar pun tak ada, semua tak ada. Telefon pun tak ada. Kalau persahabatan yang betul-betul ni, dia telefon lah kan. Kalau kita sakit, telefon, ziarah, macam mana keadaan, dah okey ke, dah sihat ke, dan sebagainya. Dan masing-masing kalau tak nampak muka dia tu, kita pun tanya, mana pergi dia? Sebab kita dah biasa jumpa dengan dia kan, borak dengan dia kan, mengetel sesama. Tiba-tiba dah seminggu dah tak dengar khabar berita, mana pergi? Kita pun telefon lah, rupa tak sihat. So pergilah ziarah kan. Apa show dah apa yang patut disyorkan pada dia, suruh pergi hospital ke apa, klinik, cek. Itu sahabat dah tu kan. Baik, kemudian beliau menjelaskan sewajarnya kita bersahabat dengan Allah, kerana itulah makam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak memberikan hakikat persahabatan yang sebenarnya kecuali hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sahabatnya ramai dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi baginda Rasulullah SAW. Abu Bakar misalnya, seorang sahabat mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi baginda dan begitu suci. Maknanya makamnya hebatlah. Darjat dia tinggi Abu Bakar ni. Makam yang paling tinggi dalam kehidupan manusia adalah bersahabat dengan seseorang itu, dan seorang itu menganggap sahabatnya yang hakiki ialah Allah Azza wa Jalla. So mana makam yang paling tinggi sahabat dengan Allah lah. Cuma macam mana sahabat dengan Allah, tak boleh lihat kan. Ini bahasa kiasan lah. Mana kita selalu bernampingkan diri kepada Allah, mengadu masalah-masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memohon permintaannya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersahabat dengan Allah. Bila kita bersahabat dengan Allah, ketika senang kan, ketika susah, Allah Taala akan melihat dan memperbaiki kedudukan kita, insya-Allah. Baik, kemudian Syekh Ibn Athaillah menyatakan lagi, lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirah aqrabu ilaika min antarhala ilaiha. Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirah aqrabu ilaika min antarhala ilaiha wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kashfatul fana'i alaiha. Maksudnya apa tuan-tuan? Lau asyraka laka nur, seandainya cahaya keyakinan anda cemerlang, nurul yakin, la ra'aital akhirah, nescaya kau melihat akhirat. Seandainya nur, seandainya cahaya keyakinan anda itu gemilang, cemerlang, sehingga menerangi akan kita punya nur cahaya hati kita ni, la ra'aital akhirah, nescaya kita melihat akhirat, banyak melihat akhirat. Aqrabu ilaika, terlebih hampir kepada kita, min antara hal ilaha, untuk dijalani dan keindahan dunia nampak seolah-olah disebabkan oleh akhirat. La ra'aital mahasinad dunya qad zaharat kashfatul fana ilaiha, dan keindahan dunia nampak seolah-olah disebabkan oleh akhirat.
Maksudnya keindahan dunia tertutup, lalu hilang sama sekali daripada pandangannya. So maknanya dia lampak lebih pada akhirat lah. Dia tetap hidup dalam dunia. Kita tak boleh lari pada dunia. Kita memang bertapak di dunia. Kita memang berjalan di atas dunia. Betul tak? Tetapi dunia ini bukanlah matlamat kita. Kerana matlamat kita akhirat. Jadi yang kita nampak itu ialah akhirat. Ganjaran-ganjaran syurga, balasan-balasan baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh ingin memberi peringatan di sini kenapa ingatan kepada akhirat begitu lemah dalam jiwa manusia. Kenapa? Syekh beri peringatan kepada kita di sini kenapa ingatan kepada Allah kita ni banyak lemah ingatan. Sedangkan persoalan dunia begitu kuat dalam diri kita. Bab-bab dunia ni memang kuatlah. Tapi bila bab-bab akhirat ni tu yang banyak yang lemah tu, yang gantui. Malah kalau kita pun jenis mengaji pun, kita selalu mengaji datang masjid surau pun kadang-kadang pun boleh hanyut juga kan. Disebabkan oleh tarikan-tarikan dunia ni, yang mana kita tak boleh berpisah daripada dunia. Memang kita bertapak ke dunia, kita berjalan atas dunia, kita berjalan atas bumi ni, memang tak boleh lari pada dunia. Tapi dunia pun faham lah, banyak dia punya tarikan-tarikan dia. Banyak dia punya pancaroba dia, dorongan-dorongan nafsu kita banyak pada dunia. Baik. Jadi rahsianya kembali kepada kekuatan dan kelemahan keyakinan. Orang yang punya kekuatan keyakinan dapat hidup seolah-olah sedang berada di akhirat. Walaupun hidup dalam dunia tapi seolah macam di akhirat. Macam di akhirat. Jadi rahsia kembali kepada kekuatan dan kelemahan keyakinan. Orang yang punya keyakinan, kekuatan keyakinan dapat hidup seolah sedang berada di akhirat. Orang yang memiliki keyakinan lemah akan dikuasai oleh dunia tuan. Jadi orang kalau keyakinan dia lemah, kan? Mental dia lemah, jiwa lemah, kan? Jadi senanglah dikuasai oleh dunia. Satu lagi macam cakap tadi, jangan suka duduk kat tempat yang banyak fitnah. Apalagi kalau dunia-dunia selebriti kan. Dunia selebriti ni memang tempat fitnahnya. Kalau kita punya iman tak kuat, memanglah dia punya tarikan-tarikan tu banyak kan. Duit pula banyak. Duit banyak, sekali keluar pun kadang dibayar kan. 5,000 sekali keluar. Jadi duit banyak. Kalau tak kuat kita punya iman tu, memang mudahlah hanyut kita. Kemudian media massa ni separuh ni kadang-kadang dia anti-Islam. Media massa ni separuh ni anti-Islam. Dia tak suka. Macam ustaz ni tak sukalah. Jadi bila terjadi macam tu, dia jadikan point je lah. Dia jadikan point, dia jadikan modal. Lepas tu tambah lagi garam lagi. Tambah garam, tambah gula, tambah tu, tambah ni dan sebagainya. Jadi benda yang kecil pun jadi besar lah dia. Tahu tak? Yang habis semua tu terpalit semua. Habis semua terpalit. Yang tak terlibat pun terpalit sekali. Yang bahaya je. Sebabnya di kalangan ustaz selebriti ni, kalau boleh dia pun ada, mesti ada halqah. Mereka mesti ada halqah, mesti ada usrah mereka sendiri. Sebab kadang-kadang tak ada usrah. Masing-masing hal-hal masing-masing je. Tapi pembentukan jiwa di kalangan mereka, da'i-da'i tak ada. Sepatutnya ada pembentukan jiwa. Maknanya bila dah jadi da'i tu, maknanya di kalangan mereka pun mesti ada usrah mereka sendiri, perbincangan mereka sendiri. Macam mana nak memantapkan akhlak di kalangan da'i-da'i itu.
Dan supaya jangan terjerumus dalam benda fitnah ni, supaya jaga-jaga. Bila dah popular memang biasalah macam tu. Bila dah popular, buat hal masing-masing, tidak ada perjumpaan, tidak ada macam persatuan, tidak ada orang kata macam usrah lah, usrah keluarga, usrah da'i, kan, macam mana memantapkan akhlak masing-masing, kan. Jadi itu yang susah tu. Baik. Seterusnya, kemudian dikeluarkan oleh At-Tabrani. Pelapor yang melaporkan hadis ini adalah pelapor yang sahih. Antara perkara yang begitu penting yang perlu dilakukan usaha oleh orang yang menuju kepada Allah ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk sampai kepada keyakinan. Ubudullah hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Allah Ta'ala sehingga kamu sampai kepada keyakinan. Apa maksud keyakinan itu? Matilah. Itu maksud situ, mati. Keyakinan itu mati. Ubudullah, sembahlah Allah sehingga sampailah kepada keyakinan. Habis tak yakin macam nak sembah tak? Kan soalan dia. Kalau kita tak yakin macam nak sembah? Sedangkan disebut dalam tu sembahlah Allah sehingga datang pada kamu keyakinan. Jadi apakah maksud keyakinan itu? Maksudnya mati, al-maut. Itu mati. Bukan situ yang dimaksudkan dalam perbincangan ini. Tapi dah bicara ini memang tahap keyakinan betul-betul lah. Dia ada ainul yakin, dia ada ilmul yakin, hakul yakin. Ainul yakin. Mana setiap tu ada dia punya peringkat-peringkat keyakinan. Keyakinan paling tinggi ialah maknanya kalau kita orang cerita tentang Kaabah tu, memang kita nampak Kaabah, kita boleh pegang Kaabah. Kalau hanya sekadar orang kata macam mana rupa Kaabah, rupa Kaabah macam ni, kau pergi ke Kaabah? Tak ada, saya tak pergi pun. Hanya dengar-dengar cerita macam tu je, Kaabah tu macam ni. Kat mana kau tengok? Dalam FB lah, dalam FB, dalam media masa. Tengok macam mana rupa Kaabah. Itu yakin juga, tapi tak tinggilah tahap yakin dia. Yang betul-betul yakin tu maknanya dia pergi ke sana. Itu dia katakan hakul yakin. Sampai ke sana pegang benda Kaabah tu, tiang Kaabah pegang, kiswah Kaabah pegang. Memang dia nampak betul-betul lah ini Kaabah tu. Baik, seterusnya kita lihat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Maksudnya demi sesungguhnya kalau kamu mengetahui apa yang kamu hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk akhirat. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi kalau kita mengetahui apa yang kamu hadapi itu dengan pengetahuan yang yakin, tentu kita akan standby, berusaha mencari bekalan yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Jadi keyakinan dipoli dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang diletakkan di dalam amalan syariat sebagai jalan untuk sampai kepada keyakinan yang merupakan kemuncak maqam hati. Perkara-perkara yang menguatkan keyakinan kepada manusia melibatkan segala wasilah yang dikemukakan oleh syariat bagi membersihkan hati. Perkara-perkara yang pengarang sebutkan di dalam kitab yang berjudul Al-Mustakhlas. Al-Mustakhlas, orang yang menuntut keikhlasan. Al-Mustakhlas maknanya orang yang menuntut keikhlasan. Okey. Jadi nak sampai pada Allah ni mesti melalui syariat dahulu. Syariat, lepas tu hakikat, tarikat. Betul tak? Tauhid, fiqh, kemudian akhlak. Tauhid, fiqh, akhlak, tasawuf. Boleh kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang terus terjerumus kepada tarikat, sedangkan hakikat pun tak belajar. Buat apa nak belajar tarikat, apa syariat ustaz? Itu semuanya kulit. Gitu kan? Ini semua kulit ni kita terus ambil isi je. Leceh lah belajar-belajar kulit ni.
Bila belajar terus ambil isinya tu yang kelang kabut tu. Tu yang tersangkut, tu yang terlungkup. Kenapa? Kerana dia terus nak ambil isi, sedangkan syariat dia ditinggalkan. Yelah, dia terus kalau semayangnya pakai niat aja. Semayang pakai niat aja. Kita semua ni ambil isi je. Habis tu angkat wuduk ke, takbiratul ihram ke, qiyam ke, baca Fatihah ke, tak adalah. Tak payahlah tu. Buat masa je. Itu semua syariat. Kita ni terus ambil tarikat, kita makam yang tinggi kan. Sedangkan semua itu adalah wasilah-wasilah syariat ke, hakikat ke, tarikat dan sebagainya kan. Fiqh ke, tauhid, hadis, semua tu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Betulnya sebelum ini telah dihidangkan dengan hadis Hanzalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita tentang syurga, seolah-olah kami melihat sendiri syurga itu. Rasulullah mengingatkan kita tentang syurga seolah macam kami lihat syurga. Jadi Nabi ni kalau sebut tentang syurga ni seolah macam para sahabat nampak, macam mana kedudukan syurga tu. Nabi ceritakan kepada para sahabat. Kalau Nabi cerita tentang neraka, seolah macam nampak neraka. Sahabat takut melihat neraka. Ni kita cerita tentang syurga, lepas tu cerita tentang neraka, tapi golak-golak kita tertawa. Jadi macam mana nak timbul takut? Kita cerita tentang neraka, azab neraka, tapi cerita golak-golak. Main-main cerita, macam mana orang nak takut? Salah macam bermain ni kan. Kalau nak cerita betul-betul serius. Lah timbul ketakutan kita tu tentang azab neraka. Baik, kemudian apabila seorang sampai kepada keyakinan syurga dan neraka menjadi perkara-perkara yang seolah-olah dapat dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Hal keadaan ini adalah merupakan satu hal yang biasa berlaku kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Persoalannya, di manakah hal ini sekarang? Menjadi kewajipan kepada orang-orang yang rabbani mendesaksikan perkara ini pada diri mereka dan juga pada orang yang lain. Masya-Allah. Pada orang yang lain. Seterusnya Syekh menyatakan, ma hajabaka anillah wujudun mawjudin ma'hu, walakin hajabaka anhu tawahhamu mawjudin ma'hu. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang menghijabkan anda daripada Allah, maksudnya tak dapat memandang Allah bukanlah adanya makhluk, kerana tiada satu pun menyamai dengannya. Yang menghalang anda daripadanya hanyalah sangkaan adanya perkara yang wujud bersama dengannya. Walakin hajabaka anhu tawahhamu mawjudun ma'ah. Yang menghalang anda daripadanya hanyalah sangkaan adanya perkara yang wujud bersamanya. Tidak ada satu pun yang wujud yang tidak memerlukan kepada Allah. Tidak. Dalam dunia tidak ada satu benda pun yang wujud tidak memerlukan kepada Allah. Semua memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita pun lebih-lebih lagi lah sentiasa memerlukan rahmat daripada Allah, keampunan daripada Allah Taala, kan? Kekuatan pun Allah Taala bagi pinjam, kesihatan pun Allah Taala bagi pinjam. Tapi ada masanya Allah Taala tariklah balik. Ambil sikit kan. Mulalah sakit lutut, sakit pinggang, kan? Sakit belakang, gaut. Dah tak? Mata pun dah mula kabur, telinga pun dah kurang dengar, cakap pun tak obeh, kan? Mulalah tu. Ingatan pun dah kurang. Rambut pun dah mula beruban, janggut pun dah beruban, gigi pun dah mula jatuh, buruh gigi kan, dah pakai gigi palsu. Tahu tak? Tu semualah tu. Badan pun dah mula bongkok sikit. Dia semayang tu dah mula bergoyang-goyang. Bergogar semayang kan. Dah tak konsentrate lah. Kalau tolak orang tolak sikit pun dah gobah. Tahu tak? Itulah peringkat kehidupan kita kan, mesti kita lalui macam tu. Jadi semuanya berharap pada Allah. Tiada sesuatu pun yang wujud yang hidup di dunia ini tidak memerlukan pada Allah. Semua memerlukan Allah. Atas segala binatang-binatang di lautan sekalipun, burung di udara, ikan di lautan,
serangga-serangga semuanya memerlukan pada Allah. Setiap suatu tegak dengan Allah. Allah Ta'ala saja yang berdiri dengan sendirinya, manakala yang lain daripadanya adalah berdiri dengan Allah Ta'ala. Berdiri kerana Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyun hamid. Maksudnya, wahai sekalian manusia, kamu semua adalah berhajat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Firman Allah Ta'ala lagi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwal, dialah Allah yang awal. Wal akhir, dan dialah akhir. Wal zahir, dan dialah zahir. Wal batin, dan dia yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah Ta'ala atas sesuatu Maha mengetahui. InsyaAllah. So manusia tenggelam di dalam alam sebab-sebab. Mana alam sebab-sebab? Kita ni dalam dunia ni ada sebab-sebab. Apa sebab dia mati? Oh, accident. Kan? Apa sebab dia mati? Oh, tenggelam. Apa sebab dia mati? Kan? Oh, sakit jantung. Betul tak? Jadi semua ada sebab-sebab. Sebab-sebab. Mana segi alam zahir kita ada sebab-sebab. Tapi di sebalik hijab, oh, ini semua perbuatan Allah. Kan? Mana ketentuan Allah Ta'ala tu dah sampai. Bila ketentuan Allah Ta'ala sampai, benda itu mesti berlaku. Nak tak nak, kita tak boleh nak elak macam mana pun, dia mesti berlaku. Tapi di alam dunia, oh, penyebab dia apa? Kenapa dia sebab? Oh, dia kena karen. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kerana karen. Terpijak karen, maka kena kejutan elektrik, mati kan. Kenapa dia mati? Oh, dia terjun dalam sungai, mati, hanyut. Banjir besar. Baik, macam-macam lah. Jadi manusia tenggelam di dalam alam sebab-sebab. Dia lupa Allah Ta'ala sajalah yang Maha Pencipta. Rezeki yang dikurniakan kepadanya datang daripada berbagai-bagai arah. Tetapi sayangnya dia lupa rezeki itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Kenapa dia dapat rezeki lebih? Oh, dia usaha lebih. Kenapa dia dah boleh beli rumah besar, kereta besar, rumah besar, kan, tanah? Oh, dia gaji besar. Kan, gaji sebulan sampai 10,000 gaji dia. Memang dia orang berpelajaran, dia ada jawatan, pangkat kedudukan dia. Kan? Dia dapat secara halal. Tapi ya disebabkan dia punya latar belakang dia memang orang educated, berpelajaran dan sebagainya, dia dapat tu secara betul, bukan halal. Bukan dia mencuri pun, kan? Mana pendapatan dia daripada semuanya halal. Mana rezeki tu? Rezeki. Tapi sebenarnya daripada siapa? Daripada Allah juga. Zahiriatnya memanglah majikan bagi gaji, kerajaan bagi gaji. Ni kejap lagi mungkin tak dengar nak dapat bonus pula. Kan, dapat bonus pula. Oh, kerajaan bagi bonus. Betul tak? Gitu. Kalau swasta tu mungkin ada bonus juga. Bonus 3 bulan gaji kan, yang kerja swasta lah. Tapi tak tahulah zaman sekarang ni COVID ni mungkin dapat bonus ke tak dapat bonus kan, yang swasta. Baik. Jadi tuan-tuan, manusia dapat rezeki daripada pelbagai arah. Tapi asal sumbernya daripada mana? Allah Ta'ala juga lah. Gitu. Jadi apabila manusia berjaya menerobos hijab keraguan dan kesangkaan, dia tidak akan melihat sesuatu yang lain selain daripada Allah yang memberi kesan dan pelaku sebenarnya di dalam alam ini. Jadi sebenarnya yang menggerakkan siapa? Allah. Yang menggerakkan majikan tu bayar gaji siapa? Allah. Kan? Yang menggerakkan orang ini menguruskan gaji kita siapa? Allah. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan, dia tak akan uruskan gaji kita. Walaupun majikan suruh bayar gaji, tapi dia tak nak buat. Dia malah nak uruskan. Kau uruslah sendiri gitu kan. Pun tak dapat juga gaji nanti. Tak? Kerana mesti ada orang yang menguruskan gaji. Mesti orang menguruskan allowance. Tak ada orang yang menguruskan allowance walaupun dah diumumkan
Tapi tak ada orang menguruskan lawan tu. Mengharap je lah. Mengharap je kan. Melopor ke bila nak sampaikan bonus ni kan. Bila nak masuk bonus ni kan. Cucuk-cucuk tak ada. Cucuk-cucuk tak ada. Website ATM tak paling cucuk dah. Kosong, tak ada. Yang ada duit modal dalam tu ialah RM20. Mulalah telefon tu. Telefon kan, kosong ni bila ni nak masuk ni, masuk dalam grup WhatsApp ni, tak dapat ni, bila nak dapat ni kan. Yang mengelisah lah tu. Jadi sebenarnya menggerakkan siapa? Allah. Semua menggerakkan Allah. Jadi dia mendapati kalau sesuatu adalah datang daripada Allah dan dia sendiri tak mampu berdiri kecuali dengan Allah. Apabila manusia sampai ke tahap merasai makna-makna ini, dia akan merasai nikmat sampai pada Allah. Sampainya anda pada Allah itu sampainya anda kepada pengetahuan tentangnya. Syekh telah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situlah perbincangan kita pada pagi ini. Wallahu alam. Kita baca satu kitab aja insya-Allah akan datang sikit. Ada soalan tuan-tuan? Ada pertanyaan? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fatai alina wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil 'ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.